kali ganda, maka dia akan jadi okey. Bila dia bertambah 2 kali ganda, maka dia akan naik juga 2 kali ganda. So sama juga dengan yang ini. Bila ditambah 10%, maka nilai rintangan juga akan bertambah sebanyak 10%. Okey. So seterusnya untuk 1B, nilai rintangan jika nilai suhunya berkurang separuh daripada suhu asal. Okey, so sebelum tu awak boleh semaklah latihan yang awak buat itu, sementara saya nak semak kertas awak yang awak submit hari tempoh hari, awak boleh check lah bersama-sama saya. Kod ada pembetulan, awak boleh betulkan siap-siap. Okey, so untuk 1B seterusnya, nilai rintangan jika suhunya berkurang separuh daripada suhu asal, maka macam yang kita tahu, bila bertambah dia akan bertambah juga, bila berkurang dia akan berkurang. Jadi nilai rintangannya akan berkurang separuh daripada asal lah, sebab kita dah kurangkan suhunya sebanyak separuh. Okey. So seterusnya untuk 1C, nilai suhu jika nilai rintangan berkurang 1/4 daripada nilai rintangan asal. So nilai suhu jika nilai rintangan berkurang 1/4. Kalau soalan A dan soalan B, okay, soalan A dan soalan B dia bertambah 10% untuk nilai suhu. B juga bertambah, B berkurang untuk nilai suhu juga, tapi sebanyak separuh, masih berkaitan dengan nilai suhu. Okay. Kita tengok 1C, dia adalah nilai suhu jika nilai rintangan, dia berubah pada nilai rintangan. Jadi bila dia berubah pada nilai rintangan, maka nilai suhunya juga akan berubah sebanyak 1/4. Okay, boleh faham? Ada masalah untuk soalan 1? Tak ada. Okay, good. So kita proceed soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2, Wardina ingin membeli kacang hijau yang dijual pada harga RMX sekilogram. Jadi nyatakan harga kacang hijau jika Puan Wardina membeli sebanyak 500 gram kacang hijau. So sekejap ya, ada bunyi nak masuk. Dah ada yang accept Okay. So berbalik semula kepada soalan. Okay. Soalan nombor 2. Okay. So 500 gram kacang hijau. So kalau kita tengok untuk soalan nombor 2, dia bagi RMX sekilogram. RMX sekilogram maksudnya katakanlah 1 kilogram tu harga dia RM5. Maka kalau kita beli 500 gram, maksudnya kita beli separuh daripada sekilogram itu, harganya akan jadi separuh daripada harga asal lah. Maksudnya kalau harga dia RM5 sekilogram, kalau kita beli 500, dia akan jadi RM2.50. RM2.50. So maksudnya di sini untuk soalan 2A, jawapannya adalah harganya akan jadi X/2 lah, sebab dibahagi kepada 2. Dan untuk soalan 2B, 2 kg kacang hijau. So kalau dia beli 2 kg kacang hijau, maksudnya harganya akan jadi 2 darab X. Kalau kata tadi RM5, bila RM5 kita bayar untuk 2 kilogram, dia akan jadi RM10. So maka yang ini kalau sebab dia bagi X ringgit, maka untuk jadi 2 kg harganya untuk 2 kg adalah 2X. Okey, jelas untuk soalan 2B? Jelas cikgu. Tapi saya tulis tu B dia macam bertambah 2 kali ganda. Betul. Okey, masih bolehlah. Awak buat B, harga dia bertambah 2 kali ganda. Masih boleh diterima. Okey, ada lagi soalan? Ada So saya proceed soalan nombor 3. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa dengan bilangan botol jam yang dihasilkan di kilang. So di sini dia bagi satu jadual yang mana dia ada masa dalam 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit dan 25 minit. Dan juga setiap minit itu dia bagi bilangan botolnya 10, 20, 30, 40 dan 50. Jadi dia minta nyatakan perubahan pada bilangan botol jam yang dihasilkan
apabila masa bertambah sebanyak 2 kali ganda lebih lama. Jadi bila masa bertambah 2 kali ganda lebih lama, maka bilangan botol yang dihasilkan juga adalah 2 kali ganda lebih lama. Okey. Dan untuk soalan B, masa dikurangkan separuh, samalah juga bila kita kurangkan separuh, dia punya perubahan pada bilangan botol jam juga akan jadi separuh. Okey. Okey, so seterusnya. So saya berbalik kepada jawapan untuk masa ini. Satu yang mana orang yang teks belum? Belum cikgu. Dah cikgu hari ini. Ini ambil, okey. Saya sharekan surat yang diberikan. Satu A. Okey. Okey, untuk 1.1B. Jadi untuk adalah berkaitan dengan hubungan dua pemboleh ubah bagi langsung. Okey. Hubungan antara dua ubah bagi satu ubahan langsung. Ubahan langsung ni apa yang kita sedang berada bila satu berubah jadi line mungkin. Hello? Okey kah? Okey cikgu. Okey. Tak dengar. Sandra tak dengar. Okey lagi. Hello, hello. Okey cikgu. Okey Oh, dia main-main hari ni dia. Okey. Okey Okey, kalau okey, kita nak sambung kembali. Okey, kita sambung kembali berkaitan dengan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu hubungan langsung. Jadi ini adalah di muka surat 5. Okey, di muka surat 5 ini dia membincangkan tentang ini kalau awak tengok populasi minda 2, okey. Dalam ini dia satu eksperimen lah, awak boleh tengok bila dapat buku teks nanti, awak boleh tengok kembali populasi minda 2 ni kita dapat kita adalah begini. Okey. Kita ada X, kita ada Y. Itu di paparan yang itu yang pertama kita pemalar, kalau kita tengok di sini ada ya. Suara cikgu tak jelas juga. Macam line ni. Okey. Iklan sebentar, kita check. Test. Hello. Okey tak? Kalau tak okey, saya nak cuba tukar. Sekejap ya. Saya boleh dengar tak suara di sini? Boleh cikgu.
Boleh cikgu. Okey, clear? Kat sini okey ya? Clear. Clear. Tak dengar suara Ustaz. Sekejap ya. Tak cikgu. Hello? Hello? Sekali lagi, boleh dengar tak suara saya? Boleh. Boleh cikgu. Sini. Ya. Aduh. Boleh. Okey. Allahu Akbar. Okey. Okey ya? Boleh dengar? Boleh cikgu. So masih tengok kepada walaupun suara saya di akaun satu lagi, so awak boleh masih saya tunjuk di apa nama di screen akaun yang saya represent. Okey, apa tadi saya tengah terangkan. Ini dah. Okey. So di bahagian ni boleh dengar? Okey, kita boleh sambung boleh ya? Boleh cikgu. Okey, so di bahagian ini saya ulang semula untuk hasil daripada mobilisasi minda 2 ini kita ada graf tak nampak lagi, tak clear lagi. Hang ya saya punya ni presentation. Okey dah. Okey boleh nampak kan skrin? Boleh. Boleh Jadi, cikgu. sebentar. Okey. So di skrin ini awak boleh besarkan kalau tak nampak. Okey, di skrin ini dia berkaitan dengan mobilisasi minda 2 didapati bahawa bagi suatu ubahan langsung. So kita ada graf garis lurus. So garis lurus ini kita ada paksi X, kita ada paksi Y kalau awak boleh nampak di sini. So dah kita ada satu garis lurus iaitu mewakili graf yang kita dapat daripada mobilisasi minda 2 yang kita buat. Okey, kalau nanti macam saya kata tadilah bila awak dapat buku teks nanti awak boleh semak awak punya buku teks apakah yang dibuat di dalam mobilisasi minda 2 itu. Okey. Nilai Y per X ialah malar, okey, ialah pemalar. So Y per X kalau kita tengok di sini paksi Y, di sini paksi X. Paksi Y bila kita ambil Y per dengan X itu adalah kecerunan. Yang mana kita dah belajar di tingkatan 3, tingkatan 4. Yang mana kita nak cari kecerunan satu graf itu kita akan ambil Y per X. So bila Y per X untuk garis lurus, untuk graf lurus yang kita tengok di sini, maka yang ini adalah pemalar. Okey. So bila graf Y melawan X ialah satu garis lurus yang melalui asalan. So graf Y yang ini melalui asalan. Asalan ini adalah di kosong-kosong ini. Dan pemboleh ubah Y berubah secara langsung dengan pemboleh ubah X. So maksudnya pemboleh ubah Y bergerak secara langsung ini bila X1 Y pun 1, bila X2 Y pun 2, bila X3 Y pun 3, tak kiralah kalau dia guna yang lebih besar pun dia masih bergerak membesar. X lebih besar, Y juga akan jadi lebih besar. Okey, boleh faham sampai untuk kotak ini? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Boleh cikgu. Terima kasih. So seterusnya dalam ubahan langsung, kuantiti Y dikatakan berubah secara langsung dengan X jika dan hanya jika. Yang ini awak pernah belajar perkataan jika dan hanya jika.
Y per X ialah satu pemalar. Kalau awak buat Y per X dapat nilai lain, contohnya Y1 X1 awak dapat 2. Y2 per dengan X2 awak dapat 3. So dia bukan satu pemalar yang tetap. Maksudnya yang first awak dapat 2, yang kedua awak dapat 3, yang keempat dapat 4. Itu dikatakan bukan pemalar. Pemalar di sini mesti nombor yang sama saja. Y1 bahagi X1 pun 3, Y2 bahagi X2 pun 3, Y3 bahagi X3 pun 3, Y4 bahagi X4 pun 4. Dia mesti sama juga nilai dia. Kalau 4, 4 lah. Kalau 5, 5 lah. Kalau 3, 3 lah. Okay. K ini mesti sama. Apa yang awak bahagi Y per X itu mesti sama. Kalau tak sama, dia bukanlah adalah ubahan langsung. Okay. Jadi apabila Y berubah secara langsung dengan X, maka hubungan ini ditulis sebagai Y yang ini simbol macam ekor ikan ni. Y berhubung secara langsung dengan X. Okay. Dan kita akan tulis sebagai hubungan ini sebagai perkadaran yang mana kita akan tulis K sama dengan Y per X. Jadi awak tengok di kotak kuning ini. Okay, kalau tak nampak boleh drag tengok. Di kotak kuning ini bagi suatu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X boleh ditulis sebagai Y berubah secara langsung berkadar langsung. Okay, yang ini ekor ikan ni berkadar langsung dengan X. Atau bila kita tulis dalam bentuk persamaan, kita akan tulis Y sama dengan KX. Mana K ini adalah daripada Y per X yang kita cari pemalar tersebut. Boleh faham sampai sini sebelum kita masuk ke contoh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. So seterusnya sekarang ni pukul 10.15. Okey, so sempat lagi lah. Saya akan bincangkan lagi tajuk contoh-contoh. Saya ini dah bincang. Okay. So di sini. Okay. Yang ini pula berkaitan dengan sekiranya Y per dengan X kuasa 2. Jadi bila tak kiralah kalau X kuasa 3 ke, X kuasa 5 ke, Y itu berkadar langsung dengan X yang dikuasakan, maka bila kita nak tulis dalam ubahan langsung, kita akan tulis Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Okay, awak tengok di dalam kotak kuning yang saya share tersebut, Y berkadar langsung dengan X kuasa N untuk hubungan ubahan. Atau bila kita tulis dalam bentuk persamaan, kita akan tulis dalam Y sama dengan KX kuasa N. Okay. So kalau tadi hanya kita tulis Y berkadar langsung dengan X sebab X itu tidak dikuasakan dengan apa-apa. So sekarang ini X ini ada kuasa. Kalau kuasa 2 ke, kuasa 3 ke, kuasa 4 ke, tetap kita akan tulis sebagai Y berkadar langsung dengan X kuasa N. Dan maka K itu akan digantikan sebagai persamaan. Bila kita nak buat persamaan, kita akan gantikan K itu di dalam persamaan tersebut. Dan kita gantikan simbol ni, ekor ikan yang saya kata tadi, simbol berkadar itu adalah kita ganti dengan sama dengan Y sama dengan KX kuasa N. Okay, so kita akan terus ke contoh 2. Okay, boleh tengok contoh 2. Soalannya, dia kata sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Jarak yang dilalui kereta mainan itu adalah Y, berubah dengan masa T seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. So dia bagi satu jadual yang mana dia bagi masa 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Dan jarak yang dia bagi juga 14, berkadarlah dia letak 2 di bawah 14, 4 di bawah 28 dan seterusnya. Seterusnya soalan minta tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2, seterusnya tuliskan hubungan tersebut. Jadi untuk soalan ini, untuk soalan ini awak kena check lah. Awak kena check. Cuba tengok di sini, T yang dia bagi 2, 4, 6, 8, 10, 12 ini
Y juga dia bagi 14, 28, 42, 56, 70, 84 ni. Jadi untuk yang pertama kita nak cari Y per T. Jadi Y per T awak kena bahagilah 14 bahagi dengan 2, 28 bahagi dengan 4, 42 bahagi dengan 6, 56 bahagi dengan 8, 70 bahagi dengan 10 dan 84 bahagi 12. So awak dapatlah di sini Y per T ini 7, 7, 7, 7, 7. Jadi maksudnya di sini dia berkadar langsung. Sebab apa saya kata dia berkadar langsung? Sebab kita dapat pemalarnya 7. Semua sama 7. Daripada 2 hingga ke 12 kita dapat pemalar dia 7. Okay? So boleh faham sampai Y per T ni? Faham cikgu. Boleh cikgu. So kita nak check pula untuk T kuasa 2. So untuk T kuasa 2 awak kena check lah T kuasa 2 tu macam mana. T kuasa 2 tu 2 kuasa 2, 4 kuasa 2, 6 kuasa 2, 8 kuasa 2, 10 kuasa 2 dan 12 kuasa 2. Jadi kita check 14 bahagi dengan 2 kuasa 2 dapat 3.5. 28 bahagi dengan 4 kuasa 2 1.75 dan seterusnya. Adakah ini berkadar langsung? Tak. Tak. Okey, bagus. Terima kasih. So sebab apa dia tidak berkadar langsung? Sebab nilai yang dia dapat lain-lain bagi setiap tu. Okey, bila kita bahagi, pemalar dia tu tak dapat. So ada yang dapat 3.5, ada yang dapat 0.7. So yang ini dia tidak sekata, pemalarnya kita tak dapat satu pemalar, maka yang ini kita tak boleh anggap dia sebagai berubah secara langsung. Okey, boleh faham? Contoh 2, kita proceed ke contoh 3. Okey, untuk contoh 3, kita tengok di sini dia bagi ada A dan B. So dia bagi dua table di sini, dua jadual di sini dengan melukis graf Y melawan X. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung atau tidak. Jadi untuk B pula dia kata dengan melukis Y melawan X kuasa 2, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 atau tidak. Jadi kita semak. Untuk yang ini awak kena lukis graf lah daripada macam mana kita nak lukis macam yang awak dah belajar di tingkatan 3 dahulu. Untuk lukis graf kita kena ada paksi X, kita kena ada paksi Y dan kita kena ada poin-poinnya. Okay, poin-poin yang dia dah bagi di sini, jika X 0.4, sini 0.4, maka Y 1.5, so 1.5 di sini. Untuk 0.8, 2. Untuk Y dia adalah 2. So kita tandakan di sini, plotnya di sini. Dan 1.2 di 2.5 di sini. Jadi kita lukis graf, bila kita lukis graf, dia tidak melalui titik asalan. Garis lurus melalui titik asalan. Bila dia tidak melalui titik asalan, maka Y itu tidak berubah secara langsung dengan X. Walaupun kita dapat garis lurus, tapi dia tidak melalui asalan, maka kita untuk data yang kita dapat ini tidak berubah secara langsung. So next untuk B pula, kita buat X dengan Y kuasa, Y dengan X kuasa 2. So kita plotkan, carilah X2, X kuasa 2 dan Y. So kita buat satu graf, satu jadual baru di sini untuk plotting antara Y dan X kuasa 2. Jadi bila X kuasa 2, 4, maka Y sama dengan 8. So kita tandalah 4 dan 8 di sini buat plot. Kemudian X kuasa 2, 9 dan 18 di sini, 16 dan 32 di sini, dan 25 dan 50 di sini. So bila kita gariskan, kita dapat garis lurus ini melalui asalan. Bila dia melalui asalan, macam saya kata tadi, dia untuk dia berubah secara langsung itu, kita akan tengok graf itu melalui asalan atau tidak. So soalan ini dia melalui asalan, maka Y itu berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okay, boleh faham? Boleh cikgu. Okay. Boleh cikgu. So, next. Saya proceed soalan untuk contoh 4. Yang ini lebih kepada aplikasi lah. Yang tadi itu, kedua-dua tadi itu adalah konsep berkaitan dengan ubahan langsung. Macam mana awak nak tahu dia berubah secara langsung?
data atau daripada graf. Dua kaedah lah. Okey, seterusnya yang ini kita aplikasi. Yang mana dikata diberi M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.12. Ungkapkan M dalam sebutan N jika M berubah secara langsung dengan N. So ini dia bagi M, soalan bagi M berubah secara langsung dengan N. So cara simbolnya kita akan tulis M berubah secara langsung dengan N. So bila kita tukarkan kepada persamaan, so kita akan jadi M sama dengan KN. So bila kita dapat MKN ini, kita akan ganti nilai sebagai M itu adalah 0.8 yang dia bagi ni lah. Dan N ini dia bagi 0.125. So N 0.125 ini, so kita kena cari K dahulu. Macam mana nak cari K? Kita buatlah persamaan yang mana 0.8, yang ini kan darab, antara K dengan 0.125 ini darab. So kita bawa mai belah sini, dia akan jadi bahagi. So 0.8 per dengan 0.125, maka kita dapat 6.4. 6.4 itu baru dapat K. Kita tak mau cari K saja, kita masih kena cari soalan ini dia minta ungkapkan M dalam sebutan N. Jadi kena tulis semula yang mana M sama dengan gantikan nilai K di sini ni yang kita dapat 6.4, kita ganti 6.4 N. So itu cara untuk tulis semula persamaan lah yang mana ubahan secara langsung yang dia bagi. So untuk B pula, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Yang macam mana kita nak tulis? Kita tulis macam ni. M berubah secara langsung, ekor ikan ini dengan punca kuasa 3N. So inilah punca kuasa 3N ni. Jadi bila kita nak ubahkan dia kepada persamaan, kita akan letak sama dengan dan kita akan gantikan nilai dengan K. Jadi seterusnya kita kena cari K. Macam mana nak cari K? Kita akan ambil 0.8 per dengan punca kuasa 3 0.125. Maka kita dapat nilai 1.6 di sini. So bila kita dah dapat 1.6 di sini, maka kita gantikan dalam persamaan kembali yang mana kita akan tulis M sama dengan ganti nilai K ini dengan 1.6 dan punca kuasa 3N. So ini adalah cara ungkapkan dalam persamaan. Okey, so seterusnya contoh 5 sekarang pukul apa? Apa sekarang? Okey, sempat lagi. Okey, pemanjangan spring X berubah secara langsung. Kita tengok contoh 5 pemanjangan spring X cm berubah secara langsung dengan jisim pemberat WG yang ditanggungnya. Diberi bahawa pemanjangan spring adalah 3 cm apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Ungkapkan X dalam sebutan W. Okay, ayat pertama dia kata X itu, panjang spring itu berkadar langsung, berubah secara langsung dengan jisim pemberat. Jadi bila kita nak tukarkan dia dalam bentuk simbol ini, dalam bentuk persamaan matematik ini, kita akan tulis X. Allahu Akbar. Sorry, terkeluar pula dah. Contoh 5. Okey. X berkadar langsung dengan W. X berkadar langsung ekor ikan ni dengan W sebab soalan di sini dia dah bagi tahu berubah secara langsung dengan jisim pemberat. Jadi kemudian kita nak tukarkan ia, tukar kepada persamaan. Bila kita nak tukarkan persamaan, ingat bila kita nak tukar persamaan ni simbol ikan, ekor ikan ni kita akan tukar kepada sama dengan dan kita akan gantikan dengan K. Maka kita kena cari K dahulu. Macam mana nak cari K? Kita akan ganti nilai dengan X ni dan juga W ni untuk cari K dahulu. X itu adalah panjang spring yang dia bagi adalah 3 cm dan W yang dia bagi adalah pemberat 200 gram. Maka kena cari K. Nak cari K kita akan ambil 3 per dengan 200. Dapat jawapan dia adalah 0.015 iaitu untuk K. Okay. Bila kita dah dapat K, maka ganti nilai dalam persamaan X sama dengan 0.015 W. So ini cara untuk ungkapkan dalam persamaan. Ini adalah contoh 5. Okay. So seterusnya untuk contoh 6, diberi Y berubah secara langsung dengan X. Jika Y sama dengan 0.14 dan X apabila X sama dengan 0.2, sila hitung nilai. So nak kena cari hitung nilai pula.
Okay, untuk yang pertama tadi, kita hanya ungkapkan sahaja. So, kita ungkapkan yang mana Y berubah secara langsung dengan X. So, kita tulis Y berkadar langsung dengan X. Kemudian kita tukar kepada persamaan Y sama dengan KX. Kemudian kita ganti nilai Y dan X untuk cari K. Selepas kita dapat K, kita dapat ungkapkan dia dalam bentuk persamaan yang mana Y sama dengan 0.7X. So, dah dapat yang ini. So, selesailah. Belum. So, kalau kita tengok Y apabila X sama dengan 5. Y apabila X sama dengan 5. Apabila X sama dengan 5, kita ganti pula nilai dalam persamaan yang kita dapat tadi. Okay. Ganti dalam persamaan yang kita dapat tadi. Kemudian, kita cari nilai Y. So, 0.7 daripada sini, 0.7. Ganti nilai X itu 5. So, 0.7 darab 5 dapat 3.5. So, jawapan untuk A adalah 3.5. So, untuk jawapan B, soalan B pula disuruh cari X. Yang tadi disuruh cari Y. Dia bagi nilai X. Yang ini dia bagi Y, disuruh cari X. Maka masih sama, kita guna persamaan yang sama, Y sama dengan 0.7X dan kita ganti nilai dalam 0.8, Y 0.875 ini dalam Y. Mana Y? So, kita ada Y sama dengan 0.7X. So, Y ini kita ganti 0.875 sama dengan 0.7X. Maka nak cari X, kita akan ambil 0.875 per dengan 0.7, maka dapatlah nilai X. So, itu untuk contoh 6. Okay. So, untuk contoh 7 pun masih sama. Yang ini dia dah masuk berkaitan dengan soalan panjang lah. Soalan problem solving. So, luas LCM squared, satu semi bulatan berubah secara langsung. So, kita ada dua semi bulatan, kemudian suruh cari. Yang ini saya akan bincangkan kemudian bila dah masuk soalan. Okay. So, untuk sekarang ini saya nak bagi latihan. So, latihan ini adalah di muka surat, muka surat berapa? 1.1b ni. Kalau awak ada buku teks, awak boleh tengok buku teks di muka surat 10. Soalan yang saya bagi ada soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Betul lah. Nanti saya akan masukkan soalan ini dalam Telegram untuk awak. So, latihan ini awak tolong buat. So, kita cuba bincang pada hari Jumaat ini. Bukan. Hari Jumaat ini saya ada meeting untuk exam web. Mungkin saya akan share jalan kira atau kaedah untuk awak semak semula lah. Okay. So, sebelum-belumnya siapkan untuk sebelum hari Jumaat ini untuk awak semak bersama-sama saya lah. So, untuk hari Jumaat ini saya tak buat ke Google Meet. Saya hanya akan buat, saya akan sharekan cara jawapan dalam Telegram. Okay. So, ada sebarang soalan. Soalan 1.1b ni saya akan share lah di. Okay. So, buat soalan 1 hingga 7. So, ada apa masalah? Ada cikgu. Ada cikgu. Tak ada cikgu. So, sekarang ni pukul berapa? 10.30 ngam-ngam. Belum lagi 5 minit. Okey, tak ada masalah. So, saya cek semula kehadiran. So, sekarang ini mana so, di sini okey, ada 41 orang. So, 41 orang di kehadiran. Ada 43, ada 2 orang extra. Okey, tak apa. So, yang mana boleh isi, boleh isi. Yang mana dah isi, itu sahaja untuk hari ini. Kalau awak ada apa-apa soalan, awak boleh tanya saya. Saya masih berada di sini sampai pukul 10.30. Ada lagi 4 minit. So, kalau tak ada apa, awak boleh left kita punya Google Meet dan jumpa lagi. Okey, terima kasih semua. Okay, terima kasih cikgu. Cikgu. Sama, bye-bye. Bye. Saya cikgu. Sama-sama.